Selamat pagi dan salam sejahtera saya ucapkan kepada Dr. Siti Zahra Windy Mahmud. Saya Olivia Anakunsan, merupakan ahli Dewan Kumpulan 8. Kumpulan kami telah diberi satu tugasan kumpulan yang bertajuk Bincangkan Perkembangan Persejarahan India dari Zaman Moden. Dalam tugasan ini, saya telah mengambil beberapa peranan, antaranya dengan menyiapkan sebuah esei yang bertajuk Persejarahan di India pada zaman kolonial atau dikenali sebagai zaman penjajahan British. Selain itu juga, saya telah menyiapkan bibliografi dan sumber rujukan untuk kumpulan kami. Penjajahan British ke atas India banyak membawa perubahan kepada negara tersebut. Antaranya termasuklah dalam bidang persejarahan di India. Persejarahan India pada zaman moden telah didominasi oleh golongan intelektual dari Barat. Persejarahan zaman ini telah meninggalkan segala unsur tahyul, dongeng, mitos serta unsur yang telah mengagung-agungkan sesebuah pemerintahan. Ia juga mementingkan ketepatan sumber dan fakta. Walau bagaimanapun, persejarahan yang dihasilkan oleh orientalis Barat banyak berkisar kepada kejayaan British menjajah di India. Hal ini menyebabkan persejarahan pada zaman ini dianggap kurang daripada aspek keobjektifannya dan berunsur bias. Sejarawan Barat menggunakan medium persejarahan ini juga untuk mengutuk dan mengkritik sama ada dalam aspek masyarakat, ketamadunan, pentadbiran, ekonomi dan sebagainya. Antara tokoh sejarawan British yang berpengaruh semasa pensejarahan moden di India adalah James Mill, Mountstuart and Spilston, Charles Winskin, William Jones dan Henry Thomas Colebrooke. Terdapat juga ahli sejarawan Barat yang lain yang turut menghasilkan persejarahan pada zaman moden di India. James Mill misalnya, beliau merupakan sejarawan Barat yang berasal dari Montrose dan lahir pada tahun 1773. Beliau belajar untuk gereja dan menamatkan pengajiannya pada tahun 1798. Pada tahun 1802, beliau meninggalkan gereja dan berpindah ke London untuk menjadi seorang wartawan. Di London, beliau telah menulis sebuah artikel untuk Edinburgh Review dan St. James Chronicle. Dalam penulisan karya, beliau juga dipengaruhi oleh dua ideologi iaitu utilitarianisme dan evangelisme. Antara karya James Mill adalah The History of India. Dalam karya ini, beliau menyatakan keragaman India mempunyai nilai ketamadunan yang tinggi sebelum penjajahan British. Antaranya seperti sistem pemerintahan, pentadbiran dan institusi undang-undang di India dianggap tidak mematuhi konsep ketamadunan yang sebenar seperti yang telah dijalankan di Eropah. Selain itu, James Mill juga berpendapat bahawa orang Eropah pada zaman feudal adalah sangat agung bagi masyarakat India. Tokoh sejarawan Barat yang seterusnya pula adalah Mountstuart Elphinstone. Beliau berusia 18 tahun semasa datang ke India. Beliau merupakan warga negara Scotland yang bersekutu dengan British dan dilantik sebagai Gubernur di Bombay pada tahun 1819. Pada tahun 1829, beliau telah kembali semula ke India untuk menyiapkan bukunya iaitu History of India. Dalam karya ini, Mountstuart Elphinstone menyatakan bahawa segala urusan perdagangan di India tidak diuruskan oleh masyarakat tempatan itu sendiri, tetapi telah diusahakan oleh pedagang dari luar iaitu Greek dan Arab. Buku ini juga meliputi zaman Hindu dan Muslim di India. James Todd berasal daripada Islington dan lahir pada tahun 1872. Semasa berusia 16 tahun, iaitu pada tahun 1798, beliau telah berkhidmat sebagai angkatan tentera. Beliau tertarik dengan politik selepas diperkenalkan dengan Maratha Rajput. Di antara tahun 1812 hingga 1817, beliau mula mengumpul bahan-bahan geografi dan data topografi Rajasthan dan India Pusat. Antara bahan-bahan tersebut telah disusun oleh beliau kepada dua buah buku iaitu The Annals and Antiquities of Rajasthan dan The Travel in Western India. Dalam karya yang berjudul The Annals and Antiquities of Rajasthan, beliau telah menceritakan tentang sejarah politik, ekonomi dan sosiologi di Rajput. Buku ini juga mempunyai latar belakang dan geografi, agama dan kebudayaan di Rajput. Terusnya, dalam karya The Travel in Western India pula,
Diterbitkan selepas kematian beliau, iaitu pada tahun 1839. Buku ini mengandungi 23 bab dan 518 halaman muka surat yang dimulakan dengan penceritaan riwayat kisah kehidupannya. Selain daripada menghasilkan pensejarahan yang berdasarkan pemikiran, sejarawan barat juga turut menjalankan penterjemahan karya klasik di India, antaranya dengan menjalankan kajian ke atas karya klasik pada zaman awal dan zaman pertengahan pensejarahan di India. Kajian yang cermat terhadap naskah-naskah klasik dan baru membolehkan pengetahuan yang tepat mengenai Timur dapat dihasilkan. Seterusnya, naskah-naskah tersebut akan diterapkan ke dalam pensejarahan pada zaman Timur moden. Kewujudan persatuan untuk mengkaji Asiatik di India memantapkan lagi proses penterjemahan karya klasik ini. Selain itu, pengaruh agama di dalam pensejarahan masih lagi digunakan oleh sejarawan barat di India, namun tidak digunakan secara meluas seperti mana unsur agama ini digunakan pada zaman awal dan zaman pertengahan di antara tokoh intelektual barat yang terlibat dalam penterjemahan karya klasik di India adalah Sir William Jones. Beliau datang ke India setelah menamatkan pengajiannya dalam jurusan perundangan. Di India, beliau merupakan ketua hakim dan berkhidmat di Mahkamah Tinggi Bengal. Beliau juga merupakan seorang polyglot, iaitu mahir dalam bidang bahasa, antaranya bahasa Irani, Latin, Greek, Arab, dan bahasa Persia. Di India juga, beliau turut mempelajari satu lagi bidang bahasa, iaitu bahasa Sanskrit. Pada tahun 1784, beliau telah mengasaskan satu persatuan Asiatik Bengala di Kalkuta, iaitu hasil kerjasamanya bersama dengan Governor Warren Hastings. Dengan menggunakan kaedah saintifik dalam penterjemahan karya klasik, iaitu menggabungkan beberapa kaedah yang digunakan dalam pensejarahan moden di Barat, iaitu European Renaissance, Humanism, Romanticism, dan Detailed Inspection. Antara karya klasik yang telah diterbitkan oleh Sir William Jones adalah Hukum Manu. Hukum Manu diterbitkan oleh Sir William Jones dikatakan menyimpang daripada tradisi Hindu itu sendiri. Namun, kandungan nilai-nilai moral yang terdapat dalam karya tersebut masih lagi digunakan. Dalam karya ini, Sir William Jones menceritakan dasar perundangan Hindu yang dimulai dengan sebuah teogoni yang berbeza dan mitologis yang bangsa lain. Karyanya yang seterusnya ialah Object of Inquiry During My Residence in Asia. Terdapat hukum-hukum Hindu dan Islam dalam karya ini yang dihasilkan oleh beliau melalui kajian peribadinya dengan cara mengumpul, menghimpun dan menjinakkan Timur. Beliau merupakan orang pertama yang memperbaiki catatan tentang kebudayaan India di mana pada masa itu orang India suka untuk menemukan kebudayaan Hindu. Falsafah Hindu juga dipuja sama hebat dengan puisi yang terdapat di Yunani. Seterusnya, Charles Wilkins. Charles Wilkins merupakan ahli sejarawan barat yang pertama mahir dalam bahasa Sanskrit. Charles Wilkins telah menterjemahkan satu karya klasik India, iaitu Hukum Manu. Hukum Manu mengandungi hukum Hindu yang sama dengan cerita mitos dan turut mengandungi dasar perundangan yang dimulai dengan sistem teogoni. Dalam penterjemahan ini, beliau telah dibantu oleh Sir William Jones. Selain itu, terdapat juga karya penterjemahannya yang lain seperti Gita yang telah dihasilkan oleh beliau pada tahun 1784. Pertemahan bahasa Hitopades di dalam karya tersebut telah diterjemahkan oleh Charles Wilkins dan juga atas kerjasama oleh Sir William Jones. Pada tahun 1789 pula, berdasarkan penilaian dan bimbingan oleh Pandit Ramlocha, Charles telah berjaya menerbitkan lagi sebuah karya terjemahannya, iaitu Sakuntala. Sir William Jones turut menerbitkan sebuah karya terjemahan yang lain, iaitu Git Govind and Manusmriti, iaitu sebuah karya klasik yang banyak membincangkan aspek keagamaan Hindu, terutamanya konsep ketuhanan ataupun perhubungan dengan dewa.
Sejarawan yang seterusnya iaitu Hendrik Thomas Colebrooke. Melalui karyanya Centenary pada tahun 1823, beliau menyatakan bahawa orang Eropah mempunyai tujuan berkenaan dengan menyelidiki sains dan seni Asia dengan berharapan dapat memudahkan kemajuan dan dapat meninggikan seni di tanah air. Apa yang diambil oleh orang Eropah daripada timur masa klasik adalah wawasan beribu-ribu fakta dan benda budaya yang dapat dimanfaatkan oleh mereka sebesar mungkin, dan mereka hanya memberikan kemudahan dan kemajuan kepada orang timur moden. Terdapat juga sejarawan lain yang turut menjalankan penjarahan di India semasa zaman penjajahan British, antaranya adalah Robert Omers, iaitu melalui karyanya A History of Military Transaction of the British Nation in Indostan dan Historical Fragment of Mughal Empire of Maratha and British Concern in Indostan. Sejarawan seterusnya pula adalah Francis Gladwin yang menulis penjarahan yang berkaitan dengan kerajaan-kerajaan di India dan dibukukan dalam satu karya yang bertajuk The History of Indostan. Antara penjarahan kerajaan-kerajaan India yang telah dibukukan adalah seperti Kerajaan Jahangir, Shah Jahan dan Aurangzeb. Dan akhir sekali, berikut merupakan semua rujukan dan bibliografi yang telah kami rujuk dan guna untuk menghasilkan tugasan ini. Sekian, terima kasih.